Anda mungkin fit, namun adakah anda fit for action? Anda sedang menyaksikan Fit for Action yang dibawakan secara eksklusif oleh Dutch Lady dan mulakan hari anda dengan Dutch Lady Plus Protein. Dan ini merupakan sebuah program realiti terbaru di mana kita akan mencari bakat-bakat baru untuk menghiasi industri seni hiburan tanah air yang bukan sahaja berbakat untuk berlakon tetapi juga cergas dan berdisiplin. Ya, dan para peserta dalam Fit for Action perlu melalui dua cabaran. Cabaran pertama adalah cabaran fizikal yang akan menguji kecergasan dan ketangkasan fizikal mereka sebab nak jadi pelakon perlulah fit dari segi mental, fizikal dan juga emosi. Cabaran kedua macam mana pula? Cabaran kedua adalah on-screen challenge di mana di sinilah bakat lakonan mereka akan diuji dan akan dijuri oleh mereka yang cukup dan benar-benar berpengalaman di dalam industri seni tanah air. Yes, Fit for Action akan mengiktiraf pelakon lelaki dan juga pelakon wanita yang bakal mewarnai industri lakonan. Mereka yang menjadi pemenang pula akan diberi tawaran berlakon bersama dengan saluran media prima dan juga trofi. Dan untuk musim pertama Fit for Action, 6 orang peserta lelaki dan wanita telah pun terpilih. Jom kita berkenalan dengan 12 para peserta Fit for Action. Saya, Leni Juman, keturunan pahlawan rentak. Nama saya Aidil Hafizin Aramaiti. Saya Raden. Jaga-jaga, saya mau berduri. Saya Muazzabi. Apa-apa pun, kita kena fit. Apa lagi yang kau nak, ha? Kau tak faham ke? See? Apa lagi Amanda tak boleh buat? Amanda kan drama queen. Nantikan kemunculan saya, Mark Syahmi. Bagus. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya Zoe. Apa nak takut? Cuba je semua. Nama saya Syami. Kasih jadi. Saya Kavita G. Settle. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahu akbar. Saya Danish Hakim. Korang jangan risau. Abang Long kan ada. Saya Lisa. Apa pun boleh. Saya Amir Mirza. Vamos! Cabaran fizikal dengan berlakon. Farin, apa kaitannya? Okey ni cukup mudah. Badan cergas, otak cerdas dan itulah yang kita mahukan daripada para peserta kita. Bukan saja berlakon dengan baik tetapi mempunyai tubuh badan yang cergas untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ada lagi fakta menarik yang bakal dikongsikan lagi oleh juri cabaran fizikal kita. Baik. Doing good. Semua okey?
Baik, ini adalah antara fakta yang kami boleh kongsikan kepada anda. Kenapa cabaran fizikal ini sangat penting untuk mereka? Kerana ini juga akan menentukan watak apakah yang mereka akan dapatkan semasa on-screen challenge nanti. Yes, Fahim. Mereka yang akan mendapat masa terpantas ini akan menentukan watak yang bakal mereka terima dalam on-screen challenge. Okey, hold on. Makna kalau mereka dapat masa yang terpantas, mereka boleh menentukan diri mereka jadi hero atau heroin untuk drama on-screen challenge nanti. Yes. Cukup menarik. Okey, pada hari ini cabaran yang mereka perlu lalui adalah melalui 3 jenis halangan, iaitu halangan yang pertama, weighted jerrycan carry, di mana mereka peserta perlu mengangkat bebanan seberat 20 kilo dan membawa bebanan itu ke halangan yang kedua, iaitu tire wall, di mana peserta-peserta semua kena memanjat 3 lapisan tayar dan terus ke cabaran yang ketiga, iaitu the peak, di mana peserta-peserta perlu memanjat struktur 3 segi setinggi 5 meter. Dan jangan risau, kalau takut jatuh ke apa ke, main ngelat ke, kita ada 2 marshal yang akan memastikan keselamatan dan juga anda semua mengikut peraturan cabaran. Okey, cukup jelas. Baik, cabaran fizikal akan dimulakan bila-bila masa sahaja. Dan are you guys fit for action? Dan ianya akan dimulakan oleh kumpulan wanita terlebih dahulu. Ladies, ke garisan permulaan. Let's go, fit! Sebelum Lisa sampai MMU ni, Lisa dah bayang dah macam mana dia punya challenge. Sebab Lisa memang suka cabaran macam tu. Dan bila Lisa sampai, Lisa tengok, for me macam, okay, I can do it. Okey, sebenarnya untuk Amanda ni kelakar sikit tau. Sebab dari first, sebelum start, Amanda pun dah blur. After that, first obstacle, first cabaran, kena bawa yang jerrycan tu lah. Yang tu 20 kilo. Aduh, yang tu. Hai, berat sungguh. Mula-mula saya nampak obstacle, saya macam agak nervous tu ada. Sebab benda yang kita tak biasa buat. Kalau macam pergi gym tu benda biasa. Angkat-angkat barbell ke apa kan. Tapi ni benda yang lain daripada lain. And saya tahu saya perlukan stamina, kekuatan yang sangat kuat untuk mengharungi halangan-halangan dan cabaran hari ini. Apa yang saya takut sebenarnya sekarang ni, dia di atas struktur tu dan dia macam pusing kepala. Sebab kadang-kadang kalau kita takut sangat, kita boleh mengalami pening, pusing kepala dan ada juga yang pingsan. Itu yang saya takutkan. Tapi tak apa, kita ada marshal di sana yang telah membantu dia. Harapan saya, dia dapatlah menempuhi cabaran ini. Bila I sampai dekat tire wall, time panjat tu I okay. Tapi time nak turun, I just sudah start gayat. I was like stuck over there. Come on, Kavita! Let's go, Kavita! Kalau turun macam tu agak susah sedikit, saya sarankan turun macam member sebelah. Betul.
Alright, tim wanita dah settle. Obstacle yang telah pun diberikan. Kini tiba masa untuk para peserta lelaki pula. Boys, are you fit for action? Yeah! Hoorah! Let's go! So bila dah pergi ke stage yang pertama tu, angkat je 20 kilo tu, terus pecut pergi tempat yang stage yang kedua. Daripada awal lagi saya dah tengok dah benda tu dah jauh tau, yang stage yang kedua tu. Kat mana saya nak ambil dia punya step supaya singkat, supaya saya boleh buat cepat. Mungkin kelebihan saya kaki saya panjang, so saya boleh cepat naik ke atas. Dengan kontestan lain, ya ilaha illallah. Macam nak bergaduh masing-masing. Yang seorang jerit, dia jadi tak biasa dengan berlumba. Mereka tak biasa berlumba. So bila dia berlumba, dia jadi nervous. Mula-mula macam, okey kan. Tapi last dah masa bunyi horn tu, dah jalan depan sikit, dah start sprint tu, langgar sana, langgar sini, pum. Apa dia orang ingat macam nak main rugby kan? Yang nak, orang kata, 3 stage yang terakhir tu, saya dah rasa macam dah mendak lah. Macam dah rasa macam nak pensan lah. Macam, wish. And then saya step je, tak kena dekat batang tu. So saya jatuh. Itu dia 12 orang peserta telah pun selesai melalui setiap cabaran yang diberikan kepada mereka dan sekarang tibalah masanya untuk kita ketahui apakah keputusannya. Nana, over to you. Itulah dia tahniah kepada 11 peserta. Peserta ke-12 kita iaitu Mark telah direhatkan sebentar kerana telah mengalami kecederaan. Apapun, tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya menempuh cabaran Fit for Action pada kali ini di cabaran Fit for Action. Okey, suka memang suka, tapi kali ini kita nak tahu pemenang dia siapa. Jom kita saksikan catatan masa terpantas. Siapakah mereka? Ayo. Dan are you guys fit for action? Yeah! Kembali bersama kami dalam Fit for Action dan tahniah kepada peserta terpantas semasa cabaran fizikal. Lisa, congratulations dan juga Aidil. What does this mean? Ini bermaksud mereka akan menerajui watak utama dalam our first on-screen challenge. Tiba masa juga untuk kita memperkenalkan, memberitahu kepada anda apakah itu on-screen challenge. Di sinilah di mana bakat lakonan mereka akan diuji dan pemarkahan akan diberikan. Dan menjadikan ianya lebih menarik kerana mereka akan bekerjasama dengan pengarah-pengarah hebat, profesional. Bukan itu saja, mereka juga berpeluang untuk melalui kelas dan juga belajar lakonan serta melakonkan di dalam sebuah drama pendek dengan watak masing-masing dan di sinilah mereka akan membuktikan bakat mereka. Ya Farin, dan dalam Fit for Action kita juga ada seorang ketua juri yang boleh menggunakan 2 kad immunity untuk siapa sahaja yang layak menerimanya bila-bila masa sahaja. So, to all our contestants, all the best. Baik, tanpa melengahkan masa, ketua juri kita adalah seorang yang sangat berpengalaman dan sangat hebat. Siapakah beliau? Kita saksikan. Baiklah, ini dia bersama dengan kami Ketua Juri Fit for Action, Datuk Yusof Haslam. Baik,
Datuk, kami Fit for Action cukup berbangga kerana bersama dengan Datuk sebagai ketua juri untuk kita dan kalau kita lihat daripada program ini sendiri, apa harapan Datuk melalui bakat-bakat baru dan juga program kita ini sendiri? Okey, kepada semua peserta iaitu Fit for Action, saya doakan terbaik dan make sure diorang tunjukkan bakat you. Jangan malu-malu keluarkan semua Dan saya harap diorang teruskan perjuangan sampai ke hujung Saya doakan yang terbaik. Okey? Good luck. Okey. Oh, love it. Ringkas, padat, cukup bersemangat. Sebelum kita memperkenalkan siapakah pengarah kita untuk episod yang pertama ini, saya ingin memberi sedikit peringatan kepada para peserta dan juga para penonton di mana pengarah mempunyai hak mutlak untuk menukar watak pada bila-bila masa sahaja. Walaupun pada asalnya watak utama telah diberikan kepada sesiapa sahaja yang memenangi cabaran fizikal tempoh hari, tetapi ini terpulang kepada pengarah berdasarkan apa sahaja kriteria yang diinginkan oleh pengarah tersebut. Mungkin komitmen, mungkin disiplin, mungkin penghayatan. Dan siapakah pengarah kita minggu ini dan apakah drama yang dibawakan oleh beliau? Kita saksikan. Apa yang kita benar-benar ingin tahu sekarang, apakah cabaran mereka dan drama mereka untuk minggu ini? Untuk saya lah, untuk segmen saya ni kan orang kata salah satu filem saya yang orang kata diingati ialah filem Lieutenant Adnan. Betul. Bergenre sejarah action. Jadi itulah kategori itu. Action. So minggu ini aksi. Bila kita orang dapat tahu yang Abang Aziz M. Osman yang jadi kita orang punya director untuk minggu ini, kita orang memang excited sebab ramai orang yang nak bekerja dengan dia. Tapi certain orang je yang terpilih. Bila dia masuk tu, first impression saya adalah, weh, Aziz M. Osman tu, dia dah depan mata. Okay, bagi siapa yang tak kenal saya, nama saya Aziz M. Osman. Saya seorang pengarah filem, producer, penulis skrip. Kadang-kadang saya jadi pelakon. Kenapa kita tengok sesebuah drama atau filem? Kerana kita tengok penghidupan orang lain. So, saya akan suruh anda satu-satu diri kat depan sini berceritakan tentang pengalaman yang paling menarik dalam hidup. Sebab Amanda betul-betul berminat. Ini sayang dengan maknya ayah. Saya ada passion dekat sini. I just want him to know yang saya ada penuh minat berlakon and this is like what I've signed up. This is what I'm ready to give. Saya dah ready nak bagi semua. And yes, sebab tu saya share. Saya rasa saya tak perlu rasa malu, saya tak perlu. There's nothing to shame pun. Kalau nak ikutkan cerita Lisa banyak. Masa Lisa dah struggle, dah pandai bawa diri tempat orang, dah pandai cari duit sendiri masa Lisa sekolah. Saya adalah dari keluarga yang sangat susah. Tapi yang bagi Lisa tak terlalu open sebab Lisa cerita benda yang tak struggle sangat. Masa tu Lisa kecil. Kalau nak cerita yang struggle lagi gila-gila Lisa struggle banyak, tapi Lisa ambil yang tu je. Okey, untuk nak melaksanakan sesuatu produksi ini, seorang sutradara atau seorang terajuh utama atau seorang pengarah tu dia bukan kerja seorang. Dia kerja dengan tim. Saya persilakan Firdaus, Cak Oi dan juga Elias. Firdaus akan bertindak sebagai co-director dan juga director aksi. Cak Oi akan bertanggungjawab untuk koordinasi pertarungan, koreografer, dan Elias ialah kita punya editor yang akan menentukan all the technical. So yang pertama ialah untuk Aidil, watak utama hero kita. Apabila saya tahu saya dapat watak macam ni, saya macam yes. Ini yang saya mau. Ini yang saya this is what I'm good at. Saya yakin saya boleh buat ni. This is my chance. Okey, yang kedua adalah Lisa. Oh, dekat. Ini kita punya heroin. Lisa dapat watak utama. Lisa cuma risau, tapi Lisa dapat karakter watak yang Lisa suka. Which is yang ganas, suka beraksi. So Lisa happy dengan karakter Lisa dapat sekarang ni.
Okey, sebelum tu saya nak tanya, dekat sini siapa yang ada basic martial art? Semua ada basic martial art ke? Ada yang tak ada? 1, 2, 3. Saya confident sebab saya tahu saya boleh bawa watak dia, especially Roy ni seorang yang kaki gangster, orang kuat arman dan juga dia seorang yang handle capoeira. So, itu memang makanan saya. Screen fighting. Tak perlu terror pun, tak perlu, oh aku ada black belt, tak payah. Hanya sekadar tahu basic teknik dan insya-Allah korang akan nampak hebat dan handsome dalam skrin. Okey? Ni, I really can feel them masa yang icebreaking session tu, ramai-ramai semua mula menangis dan sebagainya. So I think bila semuanya ikhlas dan menghayati masing-masing, itu yang buat diorang semua nangis lah. Oh, I know you feel them, I feel them too. Tapi masa dapat watak tu macam-macam perasaan kita tengok tu. Ada yang happy, ada yang macam confused pun ada. Terkejut, marah, ada yang marah, takut mungkin. Tapi sebenarnya ni lebih menarik lagi apabila kita nak tengok macam mana gelagat masing-masing di lokasi penggambaran. Oh, tak sabar. Kita nak bawa anda ke lokasi penggambaran drama pendek Di Mana Rina, because the on-screen challenge starts now. Weh, Aziz M. Osman doh, like dia dah depan mata. Untuk segmen saya, genre sejarah action. Jadi itulah kategori. So minggu ini aksi. Hanya sekadar tahu basic teknik dan insya-Allah korang akan nampak hebat dan handsome dalam skrin. Okey? Hi， 大家好，我係黃俊明，我喺個 Fit for Action 入邊咧係一個動作導演，所以第一集咧係有動作設計、動作對打，仲有 cast 冇多 stunt， 所以我都多謝我哋嘅幕後老細。我覺得喺呢個 Fit for Action 入邊咧。選出嘅12個參賽者咧，個個都好有嗰種潛能，但係都要靠佢自己。Rina, Jeff, bukan Jeff, apa ni? Rina. Mana ada pun. Belum sampai ni. Apa? Sebab kita syuting pun dah set up dah lama. Okay, tak apa. Apa-apa pun kumpul dua dulu semua ada baru kau pergi. Aku malas aku nak bising-bising. Okey, bang. Permulaan hari syuting hari ni, kita orang semua kena marah sebabkan datang ke lokasi penggambaran lewat. Kalau saya tahu traffic jam, KL ni daripada tahun 60-an, 70-an dah ada traffic jam. Traffic jam ini bukan benda baru. Saya kalau tahu tempat tu jam, saya keluar lepas subuh ke sebelum subuh ke, saya solat dekat sini ke, lepas tu saya tunggu dalam kereta. Itu cara disiplin. Cakap terus teranglah, selama ini kami banyak berkompromi dengan artis. That is a fact. Apabila artis tu dah top, dia dibayar mahal, kami yang terpaksa berkorban untuk slash punya bajet. Betul tak, Cruz? So bersimpatilah. Apa-apa pun Muaz nak cakap sorry pada Abang Aziz dan kru bagi pihak kita orang semua yang kita orang lambat sebab kita orang rasa Muaz rasa ada miscommunication between Muaz dengan contestants lain dengan kru. So kita orang lambat kat situ dengan kita orang tak prepare dengan jam. Hari yang baru masih dalam Fit for Action dan kami sekarang berada di lokasi penggambaran Di Mana Rina, arahan Aziz M. Osman. Semalam kita tengok macam-macam perangai diorang dah keluar. Masa diorang tengah praktis tu ada yang penat, ada yang tak tangkap lagi dan katanya watak utama Lisa mulai rasa penat. Kita tengok macam mana dia buat babak aksi dalam drama ini. Tak sabar. Heroin kita tu kat belakang. Walaupun
Baru episod pertama, challenge tu agak bagi Lisa masih mungkin terlalu awal untuk kita orang untuk prepare dari segi fizikal dan mental. Lisa rasa lakonan Lisa tu Lisa sendiri tak puas hati. Dan bagi Lisa pun mungkin director Abang Aziz pun tak puas hati dengan lakonan Lisa. Karakter Amir ialah Roy. Roy ni pada asalnya dia orang kuat Arman dan juga dia ni ada perasaan yang terpendam dekat Rina. Masa tengah on set tu, director ada tukar. Jadi macam Rina ni macam nothing lah. Hai boys and girls, kamu nampak kan macam mana villain tadi? So, kamu rasa boleh beat kah? Hyper semangat semua tu, aura tu. Kamu boleh ada kah aura tu? Orang hutang mesti jelaskan. Kamu nampak how a first timer make it, and to be honest, the rest of you, come on, this is fit for action, man. Wow, kalau nak fikirkan memang banyak betul lah 12 peserta kita perlu hadapi untuk on-screen challenge ni bersama dengan Aziz M. Osman. Yelah, dari kena attend kelas, diorang kena belajar berlakon. Lepas tu kena hayati watak tu. Lepas tu yang paling penting, diorang kena praktis babak aksi dengan kru Aming. Tapi kena fikirkan balik, ilmu dapat, pengalaman pun dapat, babe. Okey. Dan sebenarnya kat belakang tu tengah nak buat babak aksi di mana heroin kita nak ditikam tu. Kat belakang tu. Okey, tapi inilah sebenarnya saya setuju dengan apa yang Ani kata tadi. Nak dapat peluang sebegini bersama dengan pengarah hebat dan juga bersama dengan tim stunt yang hebat untuk babak aksi seperti ini memang susah kita nak dapat. Jadi mereka sangat beruntung. Okey, dan lakonan mereka ini akan dinilai oleh para juri semasa sesi penjurian nanti di mana video mereka akan ditayangkan kepada para barisan juri. Okey, kita tinggalkan mereka. 3, 2, 1, action. Go. 1. Okey, selagi director belum kata cut, jangan stop whatever. Saya pernah cala kaki koyak tau. Selagi director tak sebut cut, saya masih terus berlakon. Sampai cut baru dah orang datang berjahit kaki saya. Be in character unless the director kata cut, then you move out the character. Please. Okey. Jom. Welcome. Saya seboleh-bolehnya saya tidak mahu terlalu tegas. Jadi bila detik si Zoe ni melakukan kesalahan tu, saya terpaksa datang dan approach dan menegur dia. I got a problem with you. Be the character, not being yourself dekat sini. So sepanjang benda ni aku tengok pelat muka, you didn't give, tak deliver, you just kosong. At least kalau tak boleh pun nampak muka tu. It's just a lot of pressure, guys. It's just a lot of pressure. And then I think today, finally, the pressure broke me down. Which ni fit for action lah, babe. Aku tengok korang ni macam lembek. Diri macam ni. Tak ada ciri-ciri seorang yang fit. Kalau korang berani masuk dalam fit for action ni, korang kena berani beat diri korang sendiri. Kalau kau tak berani beat diri korang, macam mana kau nak beat aku? Aku. Nama saya Aziz M. Osman. Kumpul dua dulu semua ada baru kau pergi. Aku malas, aku nak bising-bising. Selama ini kami banyak berkompromi dengan artis. Selamat kembali ke rancangan Fit
for Action. Dan ini merupakan sebuah program reality mencari pelapis-pelapis baru dalam bidang lakonan yang akan mewarnai industri lakonan tanah air. Dan seramai 12 orang peserta telah berjaya mengharungi pelbagai cabaran sehingga ke pentas pencurian kali ini. Fit for Action akan mengiktiraf pelakon lelaki dan wanita yang bakal mewarnai industri lakonan. Peserta yang dinobatkan sebagai pemenang pula bakal menerima kontrak tawaran berlakon bersama dengan media prima dan juga trofi. Pada minggu ini, mereka bersama dengan seorang penerbit, pengarah dan juga pelakon Aziz M. Osman, dan 12 peserta telah diuji bakat lakonan mereka dalam naskah aksi yang diarahkan oleh Abang Aziz sendiri. Okey, sebelum itu kita ingin memperkenalkan sekali lagi Ketua Juri Fit for Action. Berikan tepukan untuk Dato' Yusof Haslam. Dan beliau juga memiliki 2 kad imuniti yang boleh digunakan bila-bila masa sahaja untuk sesiapa sahaja yang layak menerimanya. Dan juri jemputan seterusnya, mungkin ramai yang dah mula boleh mengagak, dan kini saya mengesahkannya di mana Dato' Yusof akan ditemani oleh juri jemputan kita yang juga merupakan pengarah untuk drama pendek episod kali ini, Aziz M. Osman. Woo! Anda semua telah bersedia? Duk dah mati buka kat tangan lu lah. Sekarang sudah babitkan adik gua. Lu kan mau diam. Lu kasih gua mati dulu baru gua diam. Dato' Aaron Aziz. Woo! Hebat. Okey guys. Tapi hari ini Malik bukan datang sebagai Malik KL Gangster, tapi sebagai Dato' Aaron Aziz, juri jemputan kita. Yes. Baik, dan saya pasti kita jangan buang masa lagi, dan kesemua kita, bukan saja para peserta, juri dan juga para penonton di rumah tidak sabar untuk melihat apakah hasil naskah drama pendek aksi yang telah dilakonkan oleh mereka dan akan dinilaikan oleh para juri kita. Drama pendek aksi Di Mana Rina. Aku tak pernah jumpa dia. Siapa Rina? Korang tak payah susah-susah cari Rina. Nanti Rina sendiri yang akan cari korang. Kau ni pekak ke apa? Belah. Kau salah tempat ni. Kau memang jenis tak faham bahasa. Kau pun sebahagian daripada kita orang. Kau sekarang nak jadi hero. Kau boleh belar dengan hero kau. Kau dah hutang mesti dijelaskan. Undang-undang manusia, bukan undang-undang Tuhan. Okey, tepukan untuk anda semua, dan kredit juga kepada pengarah dan juga tim produksi beliau, Abang Aziz Osman, tahniah kepada semuanya. Jangan lupa ya, itu hanya sedutan saja. Kalau anda ingin lihat drama yang penuh, pergilah ke YouTube Official TV3. Di Mana Rina. Itulah dia drama pendek tadi. Okey, baik, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kini kita dengarkan komen dari para juri. Kita mulakan dengan pengarahnya sendiri, Aziz M. Osman. Silakan. Saya suka dengan Amir. Walaupun di dalam klip tu Amir je watak tak banyak, tetapi saya tengok kesungguhan dia di dalam melaksanakan kerja dia. Apabila kita berada di dalam set penggambaran tu, latihan demi latihan yang dilakukan, saya nampak kesungguhan Amir di dalam set. Kat situ yang penting. Raden, dia ada persona bintang dia sendiri. Saya pinjam Datuk punya dulu satu ketika persona bintang sendiri. Saya nampak masa depan Raden ni agak cemerlang. Kita simpan dulu Raden ni di masa akan datang. Hopefully kalaupun di masa akan datang tu ada physical challenge macam itu, pastikan Raden awak menang
supaya awak berpeluang dapat watak yang lebih mencabar untuk membuktikan persona bintang yang dia ada tu. Saya melihat Lisa ada potensial. Walaupun sebagai orang baru, saya nampak skill kamu tu tak mengecewakan. Gaya berjalan ni nampak macam gangster. Tapi saya nampak expression dalam muka tu you kena lebihkan. Untuk Muaz, dia ni saya tahu pasal ni baru first time kali sebab kita tak boleh expect semua orang tu bagus kan. Ya. Dan dia telah mencuba sedaya upaya dia, saya tahu, dan mungkin ada darah gemuruh kat situ. Ada nampak kekakuan sikit lah. Tapi ni sebagai minggu pertama tidak mengecewakan. Jangan rasa malu, rasa apa. Saya tahu sebagai pelakon baru masuk ke pentas, ya, you akan rasa darah gemuruh, rasa gugup. Itu semua orang akan lalui. You try your best next time, okay? Thank you, Dato'. Okay, kita nak teruskan dengan Dato' Aaron untuk mengadili persembahan Amanda pula. Amanda, I think sama juga apa yang Datuk Yusof Islam Abang Aziz dah kata. Since this is the first time, dan saya pun dah tengok klip. Walaupun tak banyak part, so kita just based on what yang kita dapat tengok lah on screen tadi. Lakonan tu boleh diimprovekan. Jangan putus asa. And then you kena belajar how to deliver dialogue. If you mean what you say, people akan rasa. Hero kita di belakang, Danish. Okay, Danish. Saya nampak awak nampak nervous. When I see cara awak deliver dialog pun nampak nervous. You have to learn to do more facial expression. Sebab mata ni, bila dunia lakonan ni, mata is the most important thing. Zoe dan Syami. Zoe dan Syami. Zoe. Daripada awal saya berjumpa dengan semua kontestan, saya tengok Zoe paling ceria sekali. Okay. Paling ceria, paling confident. Sampai ke perception saya, Jenny ni Mina overconfident. So kalau orang kata first impression tu taklah bagus sangat. Ayuh. Taklah bagus sangat. Boleh diperbaiki. Abang Aziz bagi komen tu, Joy fikir betul-betul, tak apa. Bagi je komen tu sebab kita baru. Itu bukan sebagai alasan, tapi itu sebagai satu permulaan untuk Zoe. Dia action tetapi sebelum director cut, dia dah keluar daripada karakter. Which is actually a no-no. So pay attention to that. So the next one is Syahmi. Syahmi. First impression nampak Henry Cavill lah kan. Tetapi tentang dialog aja saya nampak ke laut sikit lah. Ke laut sikit. Saya tak dapat nak selamatkan shot itu. Melalui pengalaman yang pertama, dia baru tahu mistake dan insyaAllah akan datang harapannya diperbaiki lagi. Okay. Terima kasih Abang Aziz. Okay, Datuk Yusof nak tanya macam mana Datuk Yusof fikir tentang Kavita G dan juga Aidil. Kita mula dengan Kavita. Kavita. Okey, Pak Day tak begitu banyak. Dia kena cekik tadi tu. Dia kena kan. Saya tahu. Tapi walaupun part tu sikit, kita nampak ada expression muka kat situ. Ada expression, saya nampak. Okey, bagi saya untuk first step ni dah cukup baik dah tu. Aidil, okey. Bagi saya, not bad. Tapi Aidil, jangan puas hati. Belajar lagi, ya. Tengok mana kelemahan you akan tengok melalui video, you akan tahu apa kelemahan you. Baik. Thank you, Datuk. Okay, Datuk Aaron, Hani nak tanya, Lenny dapat watak sampingan. Tapi kadang-kadang watak sampingan ni boleh menyelah. You rasa dalam Lenny punya case, dia menyelah tak masa berlakon? Dia memang ada bakat untuk berlakon. Delivery dialog pun okey. Cuma satu, ni untuk semualah dalam dunia lakonan ni, kita acting, tapi actually bukan act saja. Kita kena act and react. Sometimes less is more. Okey, untuk peserta paling tinggi antara 12 orang ni, Mark Datuk, dan juga komen terakhir, silakan. Okey, Mark, saya tanya dengan Abang Aziz lah masa dia direct you all, apa pengalaman, what does he think about you? Dia kata bagus, you tak banyak take. Sebab dalam dunia lakonan ni, tapi zaman sekarang tak adalah. Zaman kita dulu kan kita gunakan filem. Filem tu memang kau tak boleh 3 take, 4 take. Orang kata jangan makan filem, okay? Because filem is very expensive. Sebab tu dalam dunia dulu filem, setiap babak kita kena give 100%. Baik, terima kasih Datuk Aziz. Saya pasti pemakahan telah pun diberikan oleh ketiga-tiga juri pada episod kali ini. Dan siapakah di antara mereka bakal tersingkir, kita akan ketahui sebentar sahaja lagi. Dan untuk berkongsi dengan para penonton, sekiranya anda melihat pentas penjurian dan penyingkiran ini, ada 4 kotak
LED Fit for Action di hadapan kami, di mana 4 orang peserta yang punya markah terendah akan tampil ke hadapan dan sekiranya mereka adanya simbol X bermakna peserta itulah yang bakal tersingkir. Seperti apa yang Hani katakan tadi, setiap rancangan realiti pasti ada penyingkiran. Kalau anda boleh dengar saya punya mic, saya berdoa, saya cakap, Ya Allah sampai sini sejakkah? Adakah saya akan tersingkir pada hari ini? Saya tahu dalam setiap pertandingan memang ada penyingkiran dan juga penyingkiran tu dia boleh jadi kat sesiapa saja. Jadi marilah kita ketahui siapakah di antara para peserta kita is not fit for action. Bermaksud tiada penyingkiran untuk minggu ini. Tepukan sekali lagi para peserta. Ini bermaksud anda sebagai peserta perlu menggunakan ruang dan peluang ini untuk lebih memperbaiki kualiti lakonan anda. Kerana itu jugalah kami nak pastikan anda kembali bersama dengan kami minggu depan. Kerana Hani, minggu depan apa yang kita ada? Kita ada seperti apa yang saya katakan tadi, pengarah dan juri jemputan yang berbeza, drama genre yang berbeza. Kali ini drama aksi, minggu depan apa pula? Ya, dan juga cabaran fizikal yang berbeza. Sehingga di sini sahaja Fit for Action pada malam ini dan persoalannya kembali pada minggu hadapan. Anda mungkin fit, tapi adakah anda fit for action? Kita jumpa dalam episod yang akan datang. A very good initiative. Fit for Action ni, kita mencari seorang pelakon yang juga boleh beraksi, buat scene yang lasak untuk lelaki dan juga kaum hawa. So, benda macam gini takes time. Okay, jangan putus asa and always keep on improving.